Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kami mau mendengar 1 Tesalonika babak kelima. Ini adalah babak terakhir dalam 1 Tesalonika. Okey, kita bermula. Bersedia untuk kedatangan Tuhan. Ya, adakah saudara-saudara sudah bersedia? Kita pun ada mendengar bertenang. Bertenang dan berharap kepada Tuhan. Dan kita mesti bersedia. Kita tengok macam mana kita boleh bersedia untuk kedatangan Tuhan. Saudara-saudara seiman, kami tidak perlu menulis tentang masa dan waktu apabila perkara-perkara ini akan berlaku. Hal itu demikian kerana kamu sendiri tahu dengan jelas bahawa hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari. Apabila orang berkata, semuanya aman dan tenteram, pada waktu itulah mereka akan ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba dan tidak seorang pun dapat melepaskan diri. Hal itu akan berlaku dengan tiba-tiba seperti rasa sakit yang dialami oleh seorang wanita semasa hendak melahirkan anak. Tetapi kamu, saudara-saudara seiman, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti kedatangan seorang pencuri. Kamu semua orang yang hidup dalam cahaya, orang yang tergolong pada siang yang terang. Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan atau yang tergolong pada malam yang gelap. Oleh itu, kita tidak seharusnya tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Orang tidur pada malam hari. Orang pun mabuk pada malam hari. Tetapi kita ini orang yang tergolong pada siang yang terang. Oleh itu, kita harus berwaspada. Kita mesti percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang lain. Maka hal itu seperti yang melindungi diri daripada perisai dada. Dengan yakin, kita berharap akan diselamatkan. Dan hal ini seperti melindungi kepala dengan topi besi. Allah memilih kita, bukannya untuk mengalami kemukaannya. Allah memilih kita, bukan untuk mengalami kemukaannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mati untuk kita, supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia pada waktu Dia datang kelak. Baik kita masih hidup ataupun telah mati pada waktu itu. Oleh itu, hendaklah kamu saling menggalakkan dan saling menguatkan seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Petunjuk terakhir dan salam. Ayat 12. Saudara-saudara aku, kami mengesa kamu supaya menghormati mereka yang bekerja di kalangan kamu. Mereka memimpin dan menasihati kamu dalam kehidupan kamu sebagai seorang Kristian. Perlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihilah mereka. Kerana semuanya yang dilakukan oleh mereka, hendaklah kamu hidup
rukun. Saudara-saudara aku, kami mengesa kamu supaya memberikan amaran kepada orang malas bekerja, menabarkan hati orang yang takut, menolong orang yang perlu ditolong, dan bersabar terhadap semua orang. Janganlah seorang pun berbalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Hendaklah kamu sentiasa bersukacita dan berdoalah sentiasa. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ayat 18. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Janganlah halang roh Allah. Janganlah hina perkabaran-perkabaran yang diberikan oleh roh Allah. Pertimbangkanlah semuanya. Ikutlah apa yang baik dan jauhilah segala macam kejahatan. Semoga Allah yang mengurniakan kita kesejahteraan menjadikan kamu sungguh-sungguh hidup khas untuk Allah. Semoga Allah menjaga roh, jiwa dan tubuh kamu sehingga tidak bercacat celah pada masa Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah yang memanggil kamu akan melakukan hal itu kerana Allah itu setia. Doakanlah kami, saudara-saudara seiman. Bersalamlah dengan mesra sebagai saudara Kristian. Dengan kuasa Tuhan, aku mengesa kamu supaya membacakan surat ini kepada semua saudara seiman. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, ini adalah ayat-ayat dalam 1 Tesalonika babak ke-5. Bagaimana kita bersedia untuk kedatangan Tuhan dan petunjuk-petunjuk terakhir dan salam dari Paulus dalam suratnya kepada jemaah di Tesalonika. Ya, kita berterima kepada Tuhan Yesus kerana dia mati untuk dosa kita. Dan kita sangat bersukacita kerana pada hari ketiga selepas kematiannya, dia bangkit. Dan kita hidup dalam kebangkitan itu. Dan kita tahu Yesus akan kembali sekali lagi untuk membawa kita bersama-samanya ke dunia bersamanya. Sekian, terima kasih. Shalom.